Hai semua, salam sejahtera kepada rakan-rakan di Facebook. Kita jumpa lagi di FB Live malam ini. Nama saya Jess. Malam ini, Cikgu Hans akan kongsikan informasi tentang bagaimana menanam labu secara organik di rumah. Labu memang berkhasiat kepada kita, tapi menanam labu di rumah memang bercabar. Selalu kami akan dapat pertanyaan dari Facebook. Banyak orang menghadapi masalah semasa menanam labu seperti, kenapa labu I gugur sebelum dia masak? Ataupun kenapa pokok labu I hanya dapat bunga jantan, tak nampak bunga betina? Lagi, ataupun kenapa pokok labu saya berbunga banyak lah tapi kenapa tak nampak berbuah juga? Dan lain-lain lagi masalah. Malam ini, Hans akan kongsikan tips macam mana kita dapat mengatasi masalah-masalah tadi dan juga tips untuk kita menanam labu di kawasan rumah. Sementara online workshop dijalankan, anda boleh tuliskan soalan-soalan anda yang berkenaan dengan tajuk malam ini. Nanti saya akan bacakan soalan anda kepada Cikgu Hans sewaktu sesi soal jawab. Dan adakah anda sudah tekan button share? Sharekan Facebook Live malam ini kepada kawan-kawan biar sama-sama kita belajar macam mana kita boleh menanam buah labu dekat rumah. Jadi, seminar malam ini dianjurkan oleh Baba. Baba adalah pengiram barang-barang berkebun yang kreatif. Kami mengeluarkan produk-produk yang mesra alam dan mempromosikan penanaman secara organik. Pertanian organik adalah penting untuk memelihara tanah dan alam sekitar. Kami selalu berkongsi maklumat dan juga berkebun secara organik supaya lebih ramai orang memahami kepentingannya untuk kesihatan kita dan juga boleh menikmati keseronokan menanam dengan lebih senang dan lebih sihat. Seterusnya, saya akan bacakan data ringkas tentang Cikgu Hans. Cikgu Hans menamat pengajian beliau dari Iowa State University of US dengan Agricultural Biosystem Engineering Honor Degree. Beliau berpengalaman mengurus ladang di Amerika seluas 2,000 ekar selama 2 tahun. Selain itu, beliau selalu menghadir seminar antarabangsa yang berkenaan dengan pertanian organik dan juga berpengalaman sebagai pekebun organik dan menyertai latihan-latihan perkebunan organik di Taiwan. Kini, Hans aktif di perkebunan organik di Malaysia. Sudah lebih daripada 5 tahun beliau memberi bimbingan dan berkongsi maklumat perkebunan organik di Malaysia. Jadi, adakah anda suka tekan button sharekan Facebook Live malam ini kepada kawan-kawan, kepada grup yang share tentang tips menanam? Dan juga, adakah anda pernah menanam labu di rumah? Adakah anda menghadapi masalah semasa menanam labu seperti buah tak jadi ataupun buah gugur terlalu awal? Jadi kalau anda ada sebarang pertanyaan ataupun masalah-masalah lain, anda boleh tuliskan soalan anda di komen sini. Jadi sewaktu Q&A session, nanti saya akan bacakan soalan kepada Cikgu Hans. Jadi, kita mai tekankan share dan sharekan Facebook Live malam ini kepada kawan-kawan. Dan sekarang, kita mempersilakan Cikgu Hans. Halo, wah kami jumpa lagi ya pada malam ini. Hari ini merupakan bulan terakhir untuk tahun 2021. Memang terima kasih. Saya tahu bengkel ini sudah buat selama satu tahun berada. Okey, memang selamat datang ke bengkel perkebun Cikgu Hans. Kami memang bersyukur ada saudara-saudari meluangkan masa malam ini untuk teman kami pada malam ini. Okey. Apa yang kami kongsi pada malam ini juga sesuai untuk penanaman secara skala besar. Kalau tanam di rumah, memang kami ada pilihan, kita ada pilihan yang lebih baik iaitu menanam secara organik. Kita tekan anak-anak atau ibu bapa atau ahli keluarga kita terdedah pada racunkan. Okay, jadi hari ini kami kongsikan macam mana tanam labu secara organik, mengikut pengalaman kami. Jika ada teknik atau cara lain, welcome.
okey, tulis di bawah komen. Beritahu kawan di sini, kongsi dengan kami macam mana anda buat, macam mana anda tanam labu, okey, secara organik di rumah. Okey. Jadi sering kali kami mendapat PM daripada saudara-saudari atau kawan semasa mereka menanam labu. Okey. Labu boleh itu pumpkin atau boleh labu air atau segala labu. Okey. Benarkah anda menghadapi masalah ini? Okey, contohnya itu labu tak boleh berbunga. Okey. Atau labu hanya buka bunga betina sahaja. Ataupun labu hanya buka bunga jantan. Atau dia sudah itu labu sudah buka kedua-dua bunga tapi takkan berbuah. Ataupun labu daunnya menjadi kerinting, ada bintik kuning ataupun layu. Okey. Sebenarnya kami ada satu ladang organik selalu mencuba teknik penanaman organik yang baru. Kami juga ambil masa yang banyak untuk tahu sebab atau cara penyelesaian bagi masalah yang disebut tadi. Jadi pada malam ini, okey, kami nak jelaskan konsep organik di sini adalah maksudnya kami takkan guna racun kimia, kami takkan guna baja kimia dan juga takkan guna benih GMO. Okey. Kami harap kita dapat belajar bersama-sama melalui bangkit ini. Kita dapat tahu cara-cara menanam labu, okey, atau pumpkin. Kita akan tahu proses penanaman labu secara organik. Kita akan tahu proses pendebungaan labu secara manual. Cara pencegahan serangga proses secara organik dan serta kita boleh tengok kes atau masalah special untuk labu. Kalau saudara-saudari ada kes special untuk kes special juga, boleh tulis di bawah komen. Kita tengok soalan dan tengok boleh jawab secara sedaya upaya. Okey. Sekarang kami nak sharekan informasi menarik tentang labu atau pumpkin. Okey. Labu atau pumpkin merupakan tanaman memanja atau dalam bahasa Inggeris kekebit. Okey. Ya, terdapat pelbagai jenis labu. Okey, ada saiznya berbeza, ada rasanya berbeza, ada rasa daging macam pandan pun ada. Okey, macam itu sikit oren pun ada, banyak jenis. Tapi tak kisah apa-apa jenis, okey, apa-apa jenis pumpkin atau labu, persamaannya iaitu buah adalah sama besar, okey. Dagingnya rasa harum dan manis, okey. Dan tekstur buahnya adalah lembek, okey. Dan dalam buah ini juga ada biji, okey. Kalau kami tahu ciri-ciri buahnya adalah sangat penting kerana ini berkaitan dengan nutrien yang diperlukan oleh tanaman ini, oleh buah ini supaya kita dapat kualiti buah ini. Dengan ini, okey, contohnya kami tahu kalau nak buah besar, rasa harum dan manis, ia memerlukan nutrien potasium atau K. Kalau nak tekstur buah lebih lembek sikit, ia memerlukan nitrogen, okey, N. Kalau dalam ada biji, okey, ia memerlukan nutrien magnesium. Okey, ini kami boleh kongsikan. Dan bagaimana proses labu ditanam? Okey, kita tengok ada apa-apa cara untuk menanam labu. Okey, anda boleh pilih tanam secara menjala atau horizontal ataupun tanam secara gantung iaitu vertikal. Okey, ada kedua-dua cara ini. Okey, dan kedua-dua cara ini ada kebaikan masing-masing. Okey, contohnya kalau anda nak tanam secara menjala, okey, ruang yang diperlukan adalah sangat besar dan buahnya kurang. Okey, tapi sangat besar. Okey. Dan kalau kami nak membajia atau memangkas, ini kerjanya lebih susah sikit kerana daun sangat lebat di atas tanah. Okey. Dan kerja pendebungan lebih senang sikit berbanding dengan gantung. Dan risikonya adalah buahnya akan mudah reput akibat daripada kelembapan tanah.
kalau kami pilih tanam secara gantung, okey, ruang yang diperlukan adalah lebih kecil, buangnya lebih banyak tapi masing-masing buah adalah lebih kecil. Okey. Dan kerja pembajaan dan pemangkasan adalah lebih senang, tapi kerja pentembungan adalah lebih susah. Okey. Dan risikonya buah juga mudah rebut akibat daripada ruang yang sesak. Kerana bila kami gantung seperti ini, okey, dia pengudaraan di persekitaran itu tidak berapa baik, jadi buah akan mudah rebut dengan ini. Okey. Hari ini kami akan kongsi lebih banyak tentang cara-cara penanaman secara menjala, okey? Tapi kebanyakan isi atau konten yang dikongsi pada malam ini agak-agak ada 80% sesuai untuk kedua-dua cara ini, okey? Jadi ada apa-apa langkah yang kami perlu buat jika nak tanam labu, okey? Kami perlu menyedia tanah, menyedia ruang, kami perlu buat penyemaian awal semai, kami perlu membaja, perlu memangkas. Okey, selepas itu kami perlu tutup tanam. Nanti kami akan jelaskan. Dan kami perlu buat pentembungan secara manual, pencegahan serangga perosak dan akhirnya kami dapat kutip hasil. Okey. Yang pertama kali kami akan terangkan tentang langkah-langkah berjaga-jaga semasa penyediaan ruang dan tanah. Okey. Pada masa ini kita perlu buat membajak asas dalam tanah. Apa itu baja asas? Maksudnya baja awal, okey, basic punya baja yang perlu dicampurkan dalam tanah supaya dapat membekal nutrien yang awal bagi anak-anak pokok, okey. Jadi semasa kami membajak baja asas dalam tanah, okey. Selepas itu kita perlu siram air dulu. Lepas itu tinggal 3 hari, okey. Lepas itu bajet tanah lagi, okey. Kenapa buat macam ni? Kerana ini dapat kurangkan rumpai liar dan bijinya, okey. Bila kami siram air, biji-biji rumpai liar dalam tanah akan germinate, okey. Bila dia germinate, okey, kami baca tanah lagi, itu rumpai liar akan mati. Dan sering kali kami buat macam ni, semakin itu rumpai liar akan menjadi kurang, okey. Dan sekarang, apakah baja asas yang dicatangkan untuk campur dalam tanah, okey? Untuk cara menjalam, okey, kita boleh campurkan. Ini kami kongsikan. Anda boleh tangkap gambar dan segala material bahan yang disebut boleh digunakan dalam organik dan juga boleh didapat di Malaysia. At least, okay, di Lazada, Shopee, kalau kamu type keyword seperti ini, anda akan dapat cari. Okay. Untuk tanam secara menjalam, okay, baja asas termasuk kompos 2.5 kilo setiap 10 kaki persegi. Okay, dolomite 1 kilo, Christmas Island Rock Phosphate 1 kilo, suplemen 500 gram dan baja organik tinggi N sebanyak 1 kilo. Kalau kita buat macam ni, okay, ya kebaikannya iaitu bila nak boost, okay, tidak perlu boost banyak kali atau kami terus beri sedikit baja saja, ya juga boleh membesar dengan baik. Kalau untuk tanaman secara gantung, kita boleh letakkan kompos 1 kilo, dolomite 250 gram, sirapi 250 gram, sulfomet 500 gram dan baja organik tinggi 500 gram. Dengan ini tengok, baja asas dia punya kuantiti adalah lebih kurang sikit, tapi akhirnya, okay, bila boost kami nak perlu boost atau letak baja boost dengan lebih keras sikit. Okay? Okay, kalau anda nak minat kenapa kita perlu campurkan material ini atau bahan ini, boleh tanya saya atau tulis dalam komen juga untuk menunjukkan minat anda. Okay? Dan tadi kami cakapkan baja organik tinggi N. Macam mana kami tahu itulah baja organik tinggi N. Okay. Baja yang tinggi nitrogen adalah seperti ini. Bila kami beli baja, okay, ia akan tulis, okay, pada packaging,
NPK atau 3 nombor. Okey, ini adalah secara susunan. Okey, yang present kandungan nutrien pada baja dalam baja ini. Jadi kalau kami tengok nisbah, apa nisbah yang tertinggi iaitu N, pertama yang tertinggi iaitu nutrien untuk daun. Baja ini adalah sesuai untuk tumbuh daun. Jadi itulah kenapa kami nak letakkan baja yang tinggi N pada awal-awal, sebab kami nak tanaman labu tumbuhkan ke daun yang lebat pada peringkat awal. Seterusnya, bila kami siap sediakan tanah atau ruang, kita perlu buat pengemayan awal. Seperti ini. Ini senang cari. Kami hanya letakkan pimo seperti ini. Satu lubang, satu biji. Letak satu biji. Dan selepas 10 hari, yang akan keluar 3 atau 4 daun. Inilah adalah anak pokok labu. Bila kita nampak macam ni, kita boleh terus pindahkan anak pokok labu ke dalam tanah. Jadi ini biasanya kita lakukan buat macam ni selepas bajakan baja asas dalam tanah. Yang disebut tadi. Dan bila kami pindahkan dalam tanah, pastikan jarak antara 2 sehingga 3 kaki atau 1 meter at least. Dan setiap anak pokok, setiap pokok labu akan tumbuh ke tepi 10 kaki atau agak-agak 20.5 sehingga 3 meter. Jadi kalau anda nak tanam pokok labu barisan macam ni, pastikan jarak barisan adalah sekurang-kurangnya 2.5 sehingga 3 meter kerana dia boleh tumbuh ke depan lagi. Tumbuh panjang lagi. Seterusnya, bila kami buat pemindahan anak pokok, kita perlu membaja. Tadi kami cakapkan, untuk penanaman secara menjalar, kita tak perlu boost, atau beri sedikit baja saja. Untuk tanaman secara gantung, kita perlu boost dengan kerap. Nah, sekarang kami nak tengok nak beri apa jenis baja apa untuk boost dia, atau beri berapa baja. Jadi untuk ini untuk cara secara menjalar, kalau perlu selepas minggu keempat barulah kami boost dengan baja organik tinggi N dan K, maksudnya nitrogen dan potasium sebanyak 500 gram untuk setiap 10 kaki persegi. Tapi untuk penanam secara gantung selepas minggu pertama dan minggu ketiga, untuk penubuhan tahun kita perlu letakkan baja organik tinggi N lagi untuk 300 gram setiap 10 kaki persegi. Selepas minggu keempat, kita perlu tukar menjadi baja organik tinggi N dan K 500 gram. Tadi kami cakapkan, bila kita nampak itu nisbah pertama, untuk nutrien pertama yang lebih tinggi sikit, ini adalah untuk nutrien untuk pertumbuhan daun. Tapi kalau kita nampak nisbah ketiga, lebih tinggi, maksudnya ini adalah untuk nutrien untuk menumbuh bunga atau menambah kemanisan buah. Dan nitrogen pada peringkat ini, kalau kita letak, ia akan menambah kelembutan buah. Jadi kalau buah itu rasanya macam ada lembek, macam creamy, kita boleh letakkan N pada peringkat ini. Kalau kita tak letak macam ni, maksudnya kalau N rendah sikit pada peringkat itu, buah akan rasanya keras macam kering sikit. Dengan ini, yang nutrien baja ini sesuai untuk pertumbuhan buah. Dan kalau kami tak nak boost dia, macam mana kami letakkan baja? Untuk penanaman secara penjala, kami hanya taburkan sahaja secara merata, dalam kawasan ini. Tapi untuk tanaman secara gantung, kami letak antara lubang seperti ini. Antara dalam lubang antara pokok labu seperti ini. Selepas itu kami perlu memangkas. Salah satu teknik yang sangat penting kita panggil petikan hati.
Maksudnya kita perlu petikkan pucuk, okey, pucuk anak pokok. Dengan ini dia dapat merangsang pencampahan. Tengok, ini merupakan pucuk. Pucuk adalah merupakan bahagian yang teratas, okey, untuk anak pokok ini. Okey. Kenapa buat macam ini? Kerana ini dapat merangsang pencampahan. Maksudnya itu batang akan pergi ke dari satu menjadi dua, okey, pergi ke kiri dan pergi ke kanan. Okey. Senang saja kalau kami nak petik pucuk, hanya perlu petik, okey, petikan bahagian yang teratas sahaja, okey, yang sudah boleh bercabang. Tapi bila kami nak petikkan pucuknya, okey, untuk penanaman secara berjalan, kita petik daripada daun ke-8, okey, seperti ini. Kalau tanaman secara gantung, petik daripada daun ke-6. Okey, inilah langkah penjaga-jaganya. Selepas itu, kita perlu tutupkan tanah. Apa maksudnya tutupkan tanah? Okey. Tengok di sini, kebanyakan kerap batang pokok labu dapat bertumbuh akar yang baru seperti ini. Okey? Jadi kalau lebih banyak akar yang boleh tumbuh, ia akan dapat menyerap nutrien daripada tanah dengan lebih banyak dan pokok itu akan menjadi lebih sihat. Jadi untuk tutup tanah seperti ini, okey, sewaktu petik pucuk, kami boleh luluskan batang labu dulu dan selepas itu tutupkan tanah pada setiap kerat untuk merangsang pertumbuhan akar baru. Okey, contohnya di sini kerat, tengok. Okey, setiap kerat seperti ini, okey, kita boleh tutupkan dengan tanah. Okey, dan bahagian kerat ini akan keluarkan akar yang baru. Okey, mungkin awal-awal itu pokok labu akan menjadi kuning sikit, tapi bila ada akar baru keluar, ia akan tumbuh dengan lebih cepat, dengan lebih lebat lagi. Okey, akar baru dapat serapkan nutrien dengan lebih banyak. Dan selepas tutup tanah, okey, kita perlu buat pendembungaan secara manual. Setakat ini, kita perlu bezakan, okey, antara bunga jantan dan dengan bunga betina. Macam mana kita boleh bezakan? Okey, inilah bunga jantan. Okey, inilah bunga betina. Okey, kalau tengok daripada gambar ini, perbezaannya adalah bunga betina adalah struktur bola di bawah, di hujung bunganya itu seperti ini. Okey, kalau bunga jantan tak ada, hanya ada bunga saja. Tapi bunga betina ada satu bola, struktur bola seperti ini. Okey. Jadi kalau nampak daripada dekat, okey, bunga jantan ada struktur seperti ini. Okey, yang atas bila tengok dalam, ia ada struktur tangkai panjang seperti ini. Okey. Dan seringkali anda akan dapat mendapati ada sebuk kuning dalam bunganya. Okey, itulah merupakan tebunganya. Okey, tebunga ini kita boleh collect, okey, boleh kumpul dan simpan untuk buat pentebungaan secara manual. Okey, dan bunga betina adalah seperti ini. Kalau nampak dari dekat lagi, ini adalah seperti ini. Adalah struktur penerima tiga seti seperti ini. Okey, inilah bunga betina. Okey, jadi pentebungaan secara manual adalah sangat penting kerana jarak bunga betina, okey, seringkali dia sangat jauh daripada bunga jantan. Okey, jadi yang memang susah bersenyawa secara semula jadi. Okey, jadi pentebungaan secara manual akan menjamin kadar kejayaan pembuahan. Okey, ia boleh meningkatkan kadar kejayaan lebih 80%. Okey, macam mana kita boleh buat pentebungaan manual? Sangat senang saja. Okey, kita boleh petikkan bunga jantan seperti ini. Okey, tapi perlu pastikan dalam sudah ada mula ada sebuk bunga. Okey, kita cabukan mahkota bunga. Okey, tepi sini flower petal di tepi cabukan. Okey, supaya keluarkan tangkai bunga jantan. Okey, dan selepas itu, okey, kita cucukkan tangkai bunga jantan ke dalam penerima. Okey, bunga betina seperti ini saja. Okey, sangat senang. Okey, satu bunga jantan boleh bersenyawa atau
cucuk dengan 2 sehingga 3 bunga betina. Okey, tapi kadang-kala itu bunga jantan adalah sangat kurang. Okey, yang terbanyak sekali hanya 1 bunga jantan dengan 5 bunga betina sahaja. Okey. Langkah berjaga-jaga semasa buat penderbungan secara manual ini, kita perlu lakukan penderbungan manual selepas embun pagi baru kening. Okey, kalau masa itu embun pagi masih embun pagi maksudnya masih ada air pada bunga, itu sebut terbunga, senang lekat dengan air. Tapi kalau terlalu lewat itu matahari terik, okey, akan panaskan terbunga dan dia tak dapat bersenyawa dengan sempurna. Dan kita boleh cuba lakukan penderbungan manual dalam 1 hari sehingga 2 hari selepas bunga betina mekar. Okey. Kalau selepas mekar 1 hari sehingga 2 hari ia akan tutup. Okey, bila dia tutup, okey, kalau kita buka dia punya bunga betina lagi, kami terus cucuk, buah yang disenyawa akan mudah jatuh atau buahnya sangat kecil sahaja. Okey, jadi bila tengok ada bunga betina mekar, buat action ini dalam 1 sehingga 2 hari. Okey, bila buat macam ni, kita perlu buat mencegah serangga berosak secara organik. Okey, takkan kami nak gunakan racun kimia kan? Okey, kita akan cadangkan ada beberapa langkah untuk mencegah serangga berosak secara organik. Yang pertama, kita boleh letakkan pelekat perangkap berwarna kuning atau biru. Okey, seperti ini. Okey. Ya, kenapa nak letakkan pelekat berwarna seperti ini? Kerana serangga berosak, ingat warna ini adalah warna mereka. Okey, yang akan tertarik pergi ke pelekat ini dan akan terlekat pada pelekat perangkap ini. Okey, jadi kita perlu pastikan serangga perosak akan nampak pelekat ini terlebih dahulu. Jadi macam mana buat? Kita boleh letakkan satu setiap 3 meter atau 10 kaki. Okey, dan letakkan 1 meter atas tanaman. Okey, jangan terlalu dekat dengan tanaman. Kalau terlalu dekat maksudnya kamu menarik lebih banyak serangga perosak untuk makan tanaman anda. Jadi 1 meter lebih atas. Pastikan serangga perosak nampak pelekat terlebih dahulu. Okey. Anda boleh dapatkan pelekat perangkap ini sangat senang. Dari Lazada, Shopee pun ada ataupun anda boleh buat sendiri pun boleh. Anda hanya perlu dapatkan plastik foam yang berwarna ini dan letakkan glue tikus. Okey. Okey, sudah boleh buat pelekat perangkap seperti ini. Dan seterusnya kita boleh sembuhkan bahan pencegah organik. Okey. Contohnya bahan pencegah jenis neem. Okey. Dalam ini ia dibuat daripada minyak biji neem atau minyak biji fabaceae. Okey. Yang mengandungi 3 jenis bahan pencegah proses semula jadi, ada selanin, ada azadiratin, adalah nimbin. Okey. Ini merupakan bahan yang diimport daripada India. Okey. Yang merupakan bahan minyak biji. Okey. Yang ada mengandungi bahan pencegah proses seperti ini. Okey. Dengan ini, baunya akan dapat menghalau serangga perosak. Okey. Dan ia akan jejaskan selera makan serangga perosak kerana ia dapat menjejaskan sistem pencernaan dan itu sistem air liurnya tak boleh keluar dengan senang. Jadi ia akan dapat menghalang serangga perosak daripada makan tanaman anda. Dan dia juga menjejaskan hormon pertumbuhan serangga perosak. Jadi selepas kami spray bahan pencegah jenis neem, itu dewasa, dia dapat bertelur dengan sempurna. Bila ia dapat telur, itu telur dapat menetas menjadi anak larvae. Okey, bila larvae, itu larvae tak boleh menjadi pupa dengan lancar. Okey. Jadi kerana ada ketiga-tiga cara kerja ini, ia dapat mencegah serangga perosak sebanyak 40 jenis. Okey. Jadi kalau kita dapat bahan seperti ini, lebih baik buat pencegahan awal daripada pengobatinya. Okey. Tengok ini adalah hamaman. Okey.
Okey, selepas kami spray hamamat ini, okey, itu dia dapat mati dalam 3 jam juga kerana akibat daripada cara kerja yang disebut tadi. Okey, sekarang ini telah diperkuat dengan bahan Faboideae plant alkaloid iaitu Ultimate. Okey, ya kesan diperkuat dengan lumpuhkan sistem saraf serangga hama dan juga mencerdaskan otosistem pernafasan serangga. Kita tahu kan itu serangga berusaha dia nafas, dia ada 2 masa kontrol dia punya lubang. Buka dan tutup, buka dan tutup, buka dan tutup. Dengan spray ini dia boleh menghalang dia daripada bergerak, dan dapat bernafas dengan lancar. Jadi dengan spray ini hamamat merah boleh menjadi hitam kerana ia akan mati, dia tak dapat bergerak lagi. Ia juga dapat mengurangkan kumbang labu dengan efektif dan juga boleh membantu lalat putih yang suka makan daun, menghisap jus daun labu yang disebut tadi. Dan bila pokok labu anda sudah berbuah, ia akan menarik lalat buah. Bila ada lalat buah, kita perlu letakkan penarik lalat buah atau fruit fly lure. Ini kalau anda type fruit fly lure dalam platform online, anda dapatkan material ini dengan senang. Bila kita dapatkan material ini, perlu pastikan kita letakkan lure ini, penarik ini di luar lingkaran. Jangan letakkan di tengah-tengah kawasan penanaman pokok labu kerana bila letak tengah, baunya akan menarik lebih banyak lalat lagi ke dalam kawasan pokok labu. Jadi kita tak mahu itu berlaku. Kita nak lalat buah keluar daripada kawasan labu. Jadi lebih baik kita letakkan di luar lingkaran kawasan tanaman pokok labu. Dan akhirnya kita boleh hasil. Macam mana kami tahu itu kita boleh kutip hasil? Yang pertama sekali, kulit buah labu ada sebuk. Sebuk putih seperti ini. Ya akan ada sebuk putih dulu, barulah tukar warna. Biasanya tukar warna daripada hijau ke oranye atau ke kuning dan sebagainya. Apakah tempoh terbaik untuk kutip hasil? Bila pokok labu baru tukar warna. Jangan tukar warna dengan lama kerana itu buah sudah lama. Jadi bila dia baru tukar warna, kita kutip hasil. Seperti ini. Kalau kami nak kutip hasil awal sebelum dia tukar warna dengan sepenuhnya, kita kutip hasil bolehkah? Boleh. At least, kita perlu pastikan ada sebuk putih pada kulit. Barulah boleh kutip hasil. Dengan ini, bila kita kutip hasil warnanya hijau kan, ada yang boleh tukar warna semasa matang atau ada yang tak tukar warna tapi daging matang. Semakin masak. Sekarang kami nak bincangkan kes-kes special yang memang banyak saudara-saudari atau kawan-kawan PM kami semasa mereka tanam pokok labu. Yang pertama, kenapa pokok labu saya tak bunga? Bila kami nampak gambarnya, itu daun sangat cantik, tumbuh dengan lebat, tumbuh dengan hijau, sangat cantik sekali. Masa itu kami sudah tahu itu pokok memang makan dengan terlalu banyak, terlalu bagus. Kerana ia tumbuh dengan terlalu bagus, itu pokok tak nak beranak lagi. Kerana ia rasa tak ada kesan bahaya, ia tak perlu beranak atau berbunga untuk membiak ke generasi seterusnya. Kenapa berlaku macam ni? Contohnya ada satu berikan bajak ayam dengan banyak, dan daun terlalu bagus berada. Jadi bila berlaku seperti ini, kami cadangkan
boleh buat pemangkasan pada daun tua, okey, dan taburkan baja yang tinggi K atau potasium untuk merangsang pendebungaan. Apabila kita buat pemangkasan, okey, itu pokok akan rasa kesan bahaya. Kenapa saya dipotong? Okey, saya perlu beranak, okey, atau berbunga atau berbuah untuk generasi seterusnya, okey. Jadi bila seterusnya kami letakkan baja tinggi K atau potasium, ia akan terus berbunga. Okey. Yang kes kedua, kenapa hanya keluar jantan saja, tak ada bunga betina? Okey. Ini adalah sebab itu nutrien fosforus P, okey, tak cukup untuk tumbuhkan tunas bunga betina. Okey. Jadi bila nampak kes gejala seperti ini, kami cadangkan anda boleh campurkan atau taburkan CIRP, okey, Christmas Island Rock Phosphate atau batu fosfat, okey, atau seput dulat ikan semasa penyedahan tanah atau semasa bus. Okey, semasa bila dia bunga kita letakkan pun boleh. Itulah kerana jadi itulah kenapa kami cadangkan anda campurkan CIRP semasa penyedahan tanah. Kes ketiga, kenapa hanya keluar bunga betina saja tapi tak ada bunga jantan? Okey, itulah kerana cuaca atau persekitaran pada masa itu adalah terlalu panas. Okey. Jadi kami cadangkan anda boleh panjangkan masa pengiraman air supaya sejukkan suhu sekeliling. Okey. Kalau masa itu kalau ada hujan akan membantu merangsang bunga jantan juga. Okey, kerana ia tolongkan sejukkan suhu di sekeliling. Dan kes keempat, kenapa sudah dan bunga betina tapi pokok labu saya takkan menjadi buah? Okey. Kerana itu bunga jantan tak bunga betina tak berjaya bersenyawa. Kita tak ada buat pendebungaan secara manual. Bila dia tak berjaya bersenyawa, bunga akan jatuh. Okey. Jadi itulah kenapa kami cadangkan anda perlu buat pendebungaan secara manual yang disebut tadi. Kes kelima. Okey, kenapa bila ada buah tapi buah sangat reput? Okey, kerana persekitaran terlalu lembab atau pengudaraan yang tidak baik. Okey. Kalau itu kita tanamkan pokok labu secara menjala, okey. Bila hujan, okey, itu buah selalu terdedah kepada kelembapan yang tinggi. Jadi ini akan menjadikan buah sangat reput. Jadi untuk tanaman secara gantung, okey, kita galakkan anda boleh buat pemangkasan secara tetap untuk memperbaikkan pengudaraan. Kalau anda tanam secara menjala, letakkan papan yang tidak telap, okey, pada bawah labu, okey, supaya itu air tak takung di bawah buah tersebut. Okey, kesimpulannya seperti ini dalam proses penanaman pokok labu, okey, anda boleh screenshot chart ini. Okey. Pada awal kita perlu sediakan tanah, okey, dan selepas itu kita perlu buat pengemayan air awal, okey. Bila ada 3 sehingga 4 daun, okey, kita pindahkan anak pokok. Dan selepas itu, okey, kita perlu petikan pucuk, okey, supaya ia boleh bercabang, okey. Dan bila kita petik pucuk, kita perlu tutupkan tanah pada setiap kerat, okey, pokok labu. Dan untuk hari ke-30 atau 35, bila ada bunga, kita perlu buat pendebungaan secara manual. Dan dalam 2 bulan, okey, kita boleh kutip hasil. Pada awal, kita perlu letakkan baja asas, okey. Dan bila ada daun keluar selepas pindahkan anak pokok, kita perlu letakkan baja boosting tinggi N. Okey. Dan bila ada bunga, okey, kita letakkan baja boosting tinggi N, nitrogen dan potasium dan K. Dan pencegahan terhadap serangga proses yang lazim, okey, pada masa ini kita boleh letakkan pelekar warna kuning atau biru atau semburkan bahan pencegah jenis NIM. Dan bila ada buah, kita perlu buat pencegahan untuk lalat buah. Letakkan bahan-bahan penarik lalat buah. Seperti tadi yang saya cakap, fruit fly lure. Anda boleh dapat beli pada pasaran. Kalau anda ada minat untuk dapatkan baja yang sesuai untuk pokok labu atau
bahan pencegahan jenis NIM yang sesuai untuk pokok labu, anda mana dapat beli, boleh dapat dari kedai nursery atau kedai bunga yang berdekatan atau pasar raya ataupun platform beli bala dalam talian. Okay? Dan dalam Facebook Hijauan Babat kami, kita sering ada kongsikan maklumat kepentingan penanaman secara organik. Kenapa nak gunakan cara organik untuk tanam? Okay? Kalau anda dapat mesej seperti ini, tolong share dan like, okay, untuk kawan anda. Terima kasih. Sinilah tamat sesi sharing saya. Sekarang saya pass kepada Jess. Okay, thank you Cikgu Hans. Dan Cikgu di sesi kesimpulan sana, Cikgu Hans juga ada sudah menjawab banyak jawapan ya ataupun soalan yang terdapat dekat komen sana. Jadi sekarang saya akan bacakan soalan anda dekat dari komen sana. Jadi kalau anda ada seberang pertanyaan tentang masalah yang anda menghadapi sewaktu anda menanam labu, ya sekarang boleh tulis dekat komen sini. Ya, jadi Jessie sini ada tanya, bolehkah saya guna biji dari labu dan tanam ataupun lebih baik kami bermula dengan beli biji benihnya? Oh, okay. Biasanya anda boleh gunakan biji daripada labu, okay? Tapi the key is that macam mana anda simpankan bijinya, okay, dengan baik, okay? Jadi bila kami dapat bijinya, kami perlu zip dalam beg, okay, dan letakkan dalam peti sejuk, okay? Dan itulah kenapa kami perlu buat pengemaian awal, sebab kerana macam tu kita boleh pastikan biji yang anda collect, okay, memang boleh germinate, okay, dan barulah kami pindahkan ke dalam tanah, okay. Kalau memang tak ada bercambang, okay, kita barulah dapatkan boleh beli biji benih dari pasaran, okay. Ya, kalau untuk saya biasanya akan cadangkan pilihkan biji benih yang dia ada tulis F1 hybrid. Sebab buah labu dia memang ambil masa yang panjang untuk kita jaga dan tanam. Jadi biasa nakkan saya punya buah labu lagi manis. Saya nak pastikan dia punya kualiti. Jadi kalau saya gunakan F1 hybrid punya biji benih, jadi saya punya buah labu itu dia punya kualiti lebih garanti lah. Dan jadi saya punya effort tidak akan dibajakan. Ya, kemudian bagi Razi, saya banyak tanam labu tapi selepas berbunga dan lepas tu gugur, pokok tu pun mati saja. Dia bunga itu buah dia tak jadi jugalah. Tak sempat nak buat apa pun. Ya, betul. Memang terutamanya pada musim hujan. Okay, kerana masa musim hujan itu pokok senang sakit. Yang akan diserang oleh kulat atau kuman yang tidak dinampak oleh mata. Okay, jadi pada masa itu, okay, kita perlu sembuhkan bahan pencegah kulat organik. Okay, contohnya bahan yang asas seperti cuka kayu. Okay, anda boleh larutkan cuka kayu. Okay, bila kami tahu, okay, itu pokok labu senang diserang oleh kulat, kita boleh sembuhkan cuka kayu pada daun dan juga pada tanah. Okay, pada dasar pokok itu. Okay, yang akan tolong sikit dalam pencegahan kulat. Okay, kalau memang nak cara yang lebih menyeluruh, boleh PM kami, okay, dengan tangga gambar, okay, kami akan berikan cadangan yang lebih menyeluruh lagi mengikut situasi anda, okay? Ya, sebab penanam pokok labu dia memang boleh berbunga pada satu sesi sahaja kan. Jadi sewaktu permindahan itu baja asas dan tanah yang sesuai adalah banyak penting. Kalau tak, sewaktu dia berbunga, dia tak cukup khasiat. Ya, pada masa itu kita baru boost baja, kadang-kadang dia akan terlalu lewat. Ya, jadi pada
tahap permulaan adalah banyak penting, betul tak Cikgu Hans? Ya, betul. Okey, dan sini saya nak terima kasih Jessie juga sebab dia share banyak pumpkin boleh buat cake, boleh buat pie. Lagipun Jessie ada share untuk daun pokok labu juga boleh masak dan juga boleh makan juga. Ya, betul. Ya, dan sini Jessie ada tanya, kalau ruang terhad tanam kat rumah, pasu sesuai tak? Okey, kalau memang nak tanam dalam pasu, okey, sesuai juga, tapi memang perlu cari itu pasu yang panjang. Okey? Panjang seperti macam itu planter box atau volcano box, okey? Memang nak panjang dan kita perlu set up jaring. Okey? Set up jaring supaya itu pokok pumpkin boleh memanjat ke atas. Okey? Semakin pokok labu menjalar atau memanjat, okey, semakin lebih banyak buah, okey, yang dikeluarkan. Okey, tapi memang pastikan ada ruang untuk menjalar lah. Okey, set up the net. Okey. Okey, jadi satu pokok labu ada kedua-dua bunga jantan dan betina. Ataupun kalau saya nak berbuah, saya perlu tanam lebih daripada 2 pokok. Oh, biasanya satu pokok sudah ada kedua-dua bunga. Tapi mungkin kedua-dua bunga tak keluar pada masa yang sama. Okey, mungkin bunga jantan keluar dulu, betina seterusnya. Okey, jadi bila tengok bunga jantan, okey, kita boleh kumpulkan bunganya. Okey, dan selepas bila nampak itu bunga betina, kami boleh buat itu pentabungan secara manual yang disebut tadi. Okey. Okey, jadi Cikgu Hans, tadi solution yang anda tadi sharekan yang untuk menyembur dekat daun labu, sebab Likin sini tanya, daun labu juga boleh dimasak untuk makan. Bolehkah dia sembur? Sebab nanti dia nak makan daun juga. Oh, okey. Kalau anda semburkan bercakap organik, okey, itulah okey. Selepas kamu spray dalam 0 saat, okey, kan anda terus petik dan makan, itulah okey. Kerana ia memang hanya berkesan untuk serangga perosak sahaja dan membahayakan manusia. Okey, jadi boleh senang hati. Okey, jadi Jessie sini ada tanya tentang organic spray. Jessie boleh PM kami sebab tajuk ini Cikgu Han sudah pernah share banyak bulan lepas lah. Jadi boleh PM kami akan hantarkan link yang ada dekat YouTube. Ya, betul. Boleh buat enzyme, boleh buat essential oil dan berbagai jenis, okey? Boleh PM kami. Okey, Olive sini tanya, pokok labu saya ada bunga betina dan jantan, tapi bunga reput sebelum bunga buka. Ya, betul. Tak dapat lakukan pendebungaan manual. Okey. Jadi, adakah fruit flies akan attack itu bunga ataupun memang itu fruit fly dia takkan attack bunga sebab itu fruit fly tak makan. Memangnya dia tak makan bunga atau buah. Okey, fruit fly dia terbang ke buah sana, dia lahirkan telur dalam buah. Okey, dan itu telur akan menetas, anak-anaknya akan makan daging. Okey, daging buah. Okey, jadi biasanya fruit fly takkan attack bunga. Okey, apakah sebab bunga reput sebelum bunga buka? Okey, mungkin ada 2 sebab. Salah satu itu pokok labu mungkin diserang oleh kulat atau kuman. Okey, jadi tadi kami cakapkan anda boleh semburkan cuka kayu pada peringkat awal atau semburkan bahan pencegah organik lain yang dapat mencegah kulat atau kuman, okey, untuk mengelakkan bunga reput. Itulah salah satu cara. Yang kedua, mungkin bunga diserang oleh salah satu serangga perosak panggil kutu trip. Okey, kutu trip sering kali bersembunyi di dalam bunga. Okey, jadi bila itu kutu trip dia makan makan bunga, itu bunga akan jatuh. Okey, jadi anda boleh tangkap gambar kepada kami bila ada masalah ini. Okey, kita akan memberikan cara yang sesuai. Okey, tengok apakah itukah
kerana kumankah atau kerana kututri. Okey? Okey. Di sini ada satu soalan. I tak pasti berkenaan dengan penanam labu tak, Cikgu Hans? Ya, ada. Penyakit kulat. Okey. Kalau penyakit kulat antraknose secara organik. Okey, salah satu. Okey, kenapa pokok labu kena itu antraknose atau penyakit kulat ini? Apakah antraknose? Okey, maksudnya anda akan nampak macam ada bintik, bukan bintik, macam ada kelompok hitam pada buah atau pada daun. Okey. Salah satu kerana nutrien kalsium tak cukup. Okey, bila nutrien kalsium tak cukup, itu dinding daun, okey, kulit daun tak cukup tebal, okey, atau kulit buah tak cukup tebal. Bila tak cukup tebal, itu kandungan gula dalam buah ini akan dapat menarik kulat dengan senang. Salah satu kulat iaitu kulat antraknose. Okey. Jadi macam mana kita boleh membuatkan kulit lebih tebal sikit, iaitulah membekal nutrien kalsium melalui daun. Okey, kita boleh spray kalsium melalui foliar fertilizer kalsium. Okey, membuatkan kulit lebih tebal. Okey. Dan kedua lagi, okey, kita boleh dengan ini bila kulit menjadi tebal, kita boleh spray contohnya itu cuka kayu untuk mengurangkan kulat seperti ini, ataupun itu baking soda pun boleh, ataupun mikro berfaedah seperti trichoderma atau bacillus subtilis. Okey, kalau memang ada kes seperti ini, boleh PM kepada kami. Okey, kami boleh cadangkan cara yang sesuai. Okey, dan last question soalan yang terakhir untuk malam ini. Tadi powder yang untuk penderbungaan sesuai untuk sayur-sayuran lain tak? Maksudnya saya ambil tembung okey, saya tahu. Ya, maksud itu bunga betina dan yang okey. Tengok, tapi biasanya boleh biasanya sesuai untuk pokok yang memang memerlukan penderbungaan manual seperti ini. Contohnya itu apa? Itu soursop, kamu tahu kan? Soursop, durian Belanda. Okey, boleh buat seperti ini, ataupun pokok-pokok labu lain boleh buat seperti ini. Okey. Tapi ada beberapa pokok yang tak perlu buat seperti ini, contohnya pokok jagung tak perlu. Okey. Jadi tengoklah apakah jenis itu. Okey? Okey. Jadi kalau anda ada sebarang pertanyaan ataupun soalan anda tidak dibaca oleh saya pada malam ini, selalunya welcome anda hantar PM soalan anda ke inbox kami.